diterima Allah Subhanahu wa taala insyaallah pada tanggal 22 Rabiul Akhir. Jamadil Akhir 22 kan 21 tak lama lagi kita akan baca doa Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. 8 ke 9 hari lagi kan. Jadi insyaallah. Jadi bukan kita rasa makin dekat menyusahkan, tapi tidak, kita rasa makin dekat menyeronokkan. Kerana apa? Kerana segala apa yang bulan yang datang pada kita itu adalah satu bulan keberkatan. Makin lama dekat makin berkat, makin lama dekat makin berkat bulan-bulan. Akan tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah tuan-tuan pada malam ini saya menyentuh berkaitan dengan ikutan dan keimaman. Kan maknanya imam lah maksudnya kan. Ikut apa yang imam tu buat. Kan. Maknanya di sini sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-a'immatu tumana'u. Maksudnya para imam adalah penanggung jawab. Imam adalah penanggung jawab. Nah, jadi imam ni bukan senang. Kan, bukan kita menjadi satu rebutan. Kan. Kalau Rasulullah tu rasa dilantik jadi imam, dia menolak, dia tahu itu tanggungjawab cukup besar. Dia tak mau. Kan, sebab tanggungjawab dia bukan kecil. So, banyak sangat yang ditanggungnya. Bukan mana dosa, bukan maksudnya bukan mana tanggungjawabnya itu. Dosa tanggung masing-masing kan. Tanggungjawab kita kepada makmum tu gimana? Nak menjaga perilaku makmum tu bagaimana? Kalau makmum tu lambat, macam mana kita nak lambatkan sikit perbuatan kita dalam sembahyang? Kalau kita rokok, kita dengar bunyi pintu, bunyi kereng tu, imam peka telinga dia, ada makmum masuk ni. Jadi kita rokok lambat sikit. Nak menjaga yang itu pun kadang-kadang susah. Sebab tu imam dipertanggungjawabkan. Yang makmum pula jangan kata-kata buat lambat. Itu janganlah buat perangai gitu lah pula. Itu masalahnya pula, masalah pribadi lah itu. Tuan dirahmati Allah SWT. Maka oleh itu maksudnya seseorang tidak mengimami sesuatu kaum yang membencinya selagi seorang maka oleh itu maksudnya seseorang tidak mengimami suatu kaum yang membencinya. Kita nak jadi imam ni, orang suka tak dengan kita? Suka imam jadi. Kan abang salah jadi imam, orang suka, memang setuju sangat. Dia tak mau. Contoh dia setuju sangat kalau kamu gitu kan. Orang tu nak latih dia saja jadi imam, dia tak mau. Orang suka. Kan, sebab dengan suaranya ada kan, ada berlaku contoh kan. Kalau ada alhamdulillah teruskan kan. Jadi maknanya kalau kita jadi imam orang tu sebabnya kalau kita melihat apabila imam yang kita latih ataupun kita tawarkan kerana sebagai satu orang panggil pelapis, kita nak begitu. Sebabnya rata-rata jemaah-jemaah kita ni adalah orang-orang yang dah hampir-hampir dah penghujung kan. Termasuk saya lah kan. Kalau dah umur 50 lebih tu dah penghujung dah. Kan lagi 13 tahun lagi 63. Contoh kan 50, 13 tahun lagi 63 usia Nabi SAW. Penghujung lah tu. Kan. Masa itulah lututnya sakitnya lah, kan? Sekolah melengah berlaku. Jadi kita pelapis-pelapis muda ni kita maju. Walaupun suara tak sedap, azan contoh kan, suara tak sedap, tapi kita ketengahkan juga, dia akan memperbaiki. Setekan, insyaAllah dia akan jadi pelapis. Kita suka yang itu. Jangan kita halang dia, budak lagi, umur 15 nak ke depan. Itu masalah lah. Yang menghalangnya pula orang umur 60, 70. Takkan dia sampai tahun 20, 24, 60, tahun 25, 60 lagi tak? Dia meningkat. Kan? Kita menyambut tahun baru bukan main lagi kan? Orang memercutnya, karaoke-nya, makan sate dan sebagainya kan? Tapi itu tidak dianjurkan. Yang dianjurkan adalah apa? Kaji hasil itu dianjurkan. Sebab tu tuan-tuan yang rahmati Allah, saya suka menyebut apabila satu artikel yang saya dengar, saya baca dan saya tengok kan, sekarang ni ulama-ulama fiqh ni kadang-kadang banyak dihentak oleh netizen. Kerana apa? Kerana dia mengeluarkan satu kenyataan, orang yang tak sembahyang masuk neraka. Dengar, pernah nak tengok dengannya kan.
malah orang, sembahyang masuk neraka, tak sembahyang masuk neraka, ya kan? Dihina ya, di kata dihentam gitu kan. Cuma saya nak tanya, yang tak sembahyang masuk surga ke? Persoalan, yang tak sembahyang masuk surga ke? Maknanya yang sembahyang itu, yang tak sembahyang masuk neraka, sebab sudah termaktub, sudah tertulis dalam fiqh. Maknanya dia ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah taala tak pandang dia. Kenapa dia tak sembahyang? Sebab Allah taala memang tak pandang dia. Kan? Memang tak ada nilai. Tak ada nilai gitu. Kan? Kalau dia sembahyang, Allah taala pandang lagi. Tapi tak sembahyang, tak ada nilai. Bila tak ada nilai, maknanya Allah taala pandang dengan kemurkaan. Tetap dalam hati Allah SWT. Okey, kita sambung. Selagi seorang murid boleh memilih azan, selagi seorang murid boleh memilih azan, maka dia janganlah memilih untuk menjadi imam, kerana hal itu lebih selamat. Nampak? Kalau anak murid kan, contoh dia masuk anak murid ni, maknanya ilmu dia lebih rendah daripada tuan guru. Kan? Jadi selagi ada tuan guru, maka dia ke depan. Bagaimana Rasulullah SAW, sahabat-sahabat dia, bila tengok selagi Rasulullah SAW masih hidup, sahabat-sahabat tak pernah ke depan. Tak pernah ke depan. Sehinggalah satu ketika Rasulullah dah sakit sangat kan. Itu pun sahabat tak berani lagi untuk ke depan menjadi imam selagi Rasulullah SAW masih hidup. Maknanya ayat ini mengatakan bahawa kalau anak murid itu lebih kepada memilih jadi bilal, itu lebih baik. Itu lebih baik. Kita tengok orang depannya tak layak lah kan. Sebab kadang-kadang kita tengok tak layak, memang kita rasa diri tak layak, kita suruh dia kan. Kerana apa? Kerana keilmuan dia, kerana bacaan dia yang bagus, apa dan sebagainya. Bukan kerana hafalan dia banyak. Tak. Bukan kerana hafalan. Jadi imam hafal. Kalau hafal banyak pun tak betul, tak guna juga. Biar pendek bacaan, tapi betul. Kan? Jangan panjang-panjang, baca tak betul, tak betul. Itu satu kesempurnaan tu tak, ketepatan dan ciri-ciri sebagai imam tu tak. Jadi kita lebih baik undur diri. Kalau saya lebih baik undur diri. Kalau saya itulah sebab saya nampak diri saya memang tidaklah sebegitu bagus untuk jadi orang di depan. Kan? Tuan dalam hati Allah Taala. Jadi saya memilih, kalau saya memilih menjadi azan lagi baik. Sebab apa? Sebab azan itu satu keutamaan yang lebih, kerana dia memanggil orang untuk solat berjemaah. Berbanding dengan imam, dia hanya mengimamkan berapa ramai yang datang. Di imamnya 2 orang, seorang datang. Tapi bilalnya fungsi dia, bila azan saja, kena pula suara sedap, orang kata, siapa pula azan tu? Pergi surau lah, pergi masjid lah, nak tengok siapa, bilal kan? Contoh, saya tengok, dah sedap dah orang ni, rajin datang. Itu salah satu dia fungsi dia. Jadi ramainya jemaahnya, contoh hari ini yang azan, tengok jemaah ramai, ini pahala dia. Pahala dia ramai. Kan? Sebab dia yang memanggil, kan? Seruan azan tu, itu pahala dia. Kan? Jadi kalau budak-budak azan, kan? Pun datang, dia pun dapat pahala. Kan? Tetap dari masa Allah SWT. Namun demikian, berdasarkan pendapat yang benar, menjadi imam lebih utama kerana tugas-tugasnya. Jadi pendapat yang benar, imam itu pun dia punya tugasnya adalah besar, lebih kurang juga kan. Kalau tak ada imam, macam mana sembahyang jemaah kan, biasa kan, orang tolak menolak jadi imam tak ada kan. Saudara contoh, saudara Wan tak ada kan, saudara Feza tak ada kan. Siapa aku nak tolak? Ada yang tolak-tolak, minta bawa ke depan, tolak belakang, tolak depan, tolak depan, main tolak. Bila imam tak ada, yang paling utama abang tak ada. Itu sebut tadi contoh. Dia ke depan. Main. Sebab kalau tak ada imam, tak ada semua jemaah. Kan? Sebab dia ketuanya. Jadi bila imam dah tak ada, sembahyang jemaah tak ada, sembahyang seorang-seorang. Tak kena. Tak surau sembahyang seorang-seorang. Wujud sana, wujud sana ni. Orang datang pelik. Siapa sembahyang seorang jadi begini? Kiamat ni. Kiamat itu. Maknanya setiap satu tempat imam dia lebih kurang tu 3-4 orang spare.
Kan supaya ada juga mana yang ditunjukkan. Maknanya tugas imam tu yang nak saya silakan adalah amat penting. Okay. Dan daripada Allah SWT. Oleh sebab itu Rasulullah SAW terus menerus melakukannya. Rasulullah SAW tak pernah terus melakukan jadi imam sebab itu disebutkan tadi sebab dia masih hidup, sahabat-sahabat tak pernah berani ke depan. Sebab tak pernah berani ke depan. Melainkan yang azan tadi itu. Bilal bin Rabah apabila disuruh oleh Rasulullah SAW suruh azan, maka Bilal bin Rabah dihina. Dihina oleh orang hamba. Turun ayat kerana Bilal bin Rabah dihina, dia menjadi azan Bilal menjadi muazzin, dihina oleh masyarakat Islam sekelompok kerana dihina tu ayat Quran turun tu mengatakan bahawa kamu dilahirkan, dijadikan berpuak-puak, saling kenal mengenal. Itu ayat itu asbabun nuzul kerana Bilal dihina apabila dia dilantik jadi muazzin yang pertama, kerana dia itu adalah seorang hamba orang yang kulit hitam. Bila turunnya ayat itu asbabun nuzul, ayat itu turun kerana Bilal bin Rabah dihina apabila dia jadi muazzin. Jadi sekarang ni tak kira siapa nak azan kan, orang Islam kan, kemampuan kan, minta izin dan sebagainya, itu perlulah sebagai tanda kita perlu menghormati. Tuan-tuan dan puan-puan, imam harus memelihara waktu-waktu solat dan mengerjakan solat pada awal waktunya. Awal waktu adalah redha Allah dan akhir waktu adalah keampunan Allah. Jadi yang mana satu pilihan, awal waktu adalah redha Allah dan akhir waktu adalah pengampunan daripada Allah. Yang mana pilihan kita? Mana yang dikatakan oleh ulama adalah redha Allah itu lebih utama daripada keampunan Allah Subhanahu wa taala. Maknanya di sini disebut adalah sembahyang awal waktu itu adalah redha Allah. Kan saya suka tengok dalam YouTube tu, saya suka tengok benda-benda yang berkaitan dengan sembahyang tu, macam mana keadaan sembahyang yang berbagai-bagai waktu awal waktu orang bekerja sebenarnya. Banyak saya tengok, kebanyakan ini satu contoh kehidupan lah, satu kehidupan. Tengah-tengah waktu kerja bila azan ditinggal tu, dia tinggal tu. Terus, maknanya di situ saya melihat dia nak mencari redha Allah. Sebab tu ulama mengatakan redha Allah itu lebih utama daripada pengampunan pada Allah. Bila Allah Ta'ala redha, segala-galanya syurga, segala-galanya kebaikan lah. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Berjayalah orang-orang yang beriman. Berjaya kan? Ayya'lal falah, maliyah menuju kejayaan. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Apa dia? Iaitu orang yang khusyuk dalam sembahyangnya. Itu dapat redha Allah Subhanahu wa taala. Dapat redha Allah Ta'ala, dapat khusyuk dalam sembahyang. Itu yang dicari, kan? Yang kedua tadi, di akhir waktu itu ada pengampunan. Dah halalah baru minta ampun. Kan? Jadi redha Allah tu dah kira diampun. Tapi kalau minta ampun lah minta ampun Allah Ta'ala. Tengoklah macam mana dapat ketika. Tapi yang penting redha Allah Subhanahu wa taala. Jadi imam harus memiliki 3 waktu dia. Imam mesti memiliki 3 waktu. Jadi imam ni kena 3 waktu tu dia kena ada sifat dia. Demikian diriwayatkan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama apa dia? Saat membaca doa iftitah dalam hati, inilah yang terpanjang. Itu yang pertama, doa iftitah. Imam jangan sekali-kali kalau boleh tinggalkan doa iftitah. Imam. Sebab apa? Sebab doa iftitah itulah banyak perkara-perkara yang berlaku kepada makmum. Maksudnya bila doa Allah Akbar, Allahu Akbar kabira alhamdulillah katsir, sempat lagi makmum yang belakang kan. Tapi Allahu Akbar bismillah terbaca Fatihah, terburu-burulah makmum yang lambat, yang masbuk ni. Mana kita berikan ruang untuk diorang. Itu maknanya yang dikatakan tadi, imam harus memiliki 3 waktu yang diam. Tadi adalah doa iftitah. Panjangkan doa iftitah kan? Allahu Akbar kabira walhamdulillah. Baca. Imam jangan lupa baca. Kan? Makmum
baca lah juga kan. Tapi ini nak cerita keutamaan imam waktu diam dia ada 3. Pertama tadi doa iftitah. Yang kedua iaitu membaca Al-Fatihah, dan sebelum mula membaca surah baca Fatihah. Baca Fatihah waktu pun adalah waktu yang diam. Waktu diam macam mana maksud dia? Adalah waktu-waktu kita sembahyang yang tak boleh bersuara dengan jahat, suara dengan sir. Jahar ni jelas, sir ni dengan keadaan yang sir ni maknanya kita dengar telinga sendiri. Jadi waktu zuhur dengan asar contoh kan, kita baca itu yang panjang, diam, diam kita baca kan. Jadi memberi ruang juga kepada makmum-makmum yang di belakang dan untuk diri kita sebenarnya, dan jadi imam sendiri. Dan yang ketiganya setelah selesai membaca surah dan sebelum membongkok untuk rukuk, itu adalah yang terpilih. Itu maknanya tadi sebelum membaca surah separuh daripada tahun. Ketiga adalah selesai membaca surah dan sebelum membongkok untuk rukuk. Itu waktu-waktunya yang imam kena diam. Baca surah sebelum dia nak rukuk. So lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Jangan terus rukuk terus, kan? Ambil masa sedikit. Itu yang terpilih. Diam yang terpilih. Ambil masa. Baru kita Allahu Akbar. Kita rukuk. Jangan ambil wa lam yakul lahu kufuwan ahad terus kita rukuk. Tak ada ruang diamnya imam. Jadi diam di situ ada, tapi yang tu pendek. Kena ambil. Kalau jadi imam tu kena ambil 3 waktu. Pertama tadi doa iftitah, yang kedua Fatihah, yang ketiga selepas baca surah untuk rukuk. Ambil masa sedikit baru dia rukuk. Sebab tu tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, disebutkan makmum tidak boleh serentak bersama-sama imam, bahkan dia tidak boleh membongkok untuk rukuk sebelum imam diam dalam rukuk. Begitu juga dalam semua rukuk. Maknanya di sini kalau kita melihat hukum, kita contoh rukuk, ni contoh tangan saya lah kan. Imam, ni makmum belakang. Ada 3 kaedah. Kita berkaedah ada 3 kelakuan makmum yang jadi yang sembahyang. Jadi dia ikut imam, hukum dia bagaimana? Contoh, imam dia rukuk, belum habis dia pun ikut. Okey, nampak? Imam dah rukuk, dia pun ikut. Itu yang pertama. Yang kedua, sama-sama ikut. Nampak? Yang ketiga, imam dah habis rukuk, baru dia pun rukuk. Hukum apa yang ada? Hukum fiqh kan? Yang 3 lebih baik. Yang 3 lebih baik kan? Nampak? Yang ketiga hukumnya sunat. Yang pertama tadi dia nak rukuk, belum habis rukuk, tapi makmum ikut. Itu harus hukum. Harus. Itu harus. Kan? Lepas tu imam dia rukuk sama ikut juga. Pun harus hukumnya. Kan? Tapi imam dah rukuk baru dia ikut, itu sunat. Yang dikatakan tu yang antara hadis-hadis yang mengatakan bahawa wala makmum ni, kalau imam belum rukuk dia dah rukuk dulu, itu makruh. Makruh ni maksud dia karaha ni, dia perkataan asal karaha, dibenci. Kita istilahkan makruh ni ada kalau buat apa? Makruh je ada. Ada apa maksud makruh? Tinggal dapat pahala. Kalau ditinggal dapat pahala. Tinggal dapat pahala, kalau buat tak dapat apa-apa. Itu istilah kita kan. Kat sekolah pun begitulah kan. Kalau tinggal dapat pahala, kalau buat tak dapat apa-apa. Sebenarnya kalau buat itu rugi besar. Rugi besar kalau buat. Sebab karaha ni maksud dibenci. Makruh ni perkara yang dibenci oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita anggap makruh ni nilai yang kita dan kita belajar. Makruh ni istilah tadi itulah kan. Tapi sebenarnya makruh ni perkara-perkara yang cukup dibenci oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana apa? Kerana dia menghilangkan pahala. Kerana perbuatan itu menghilangkan pahala. Contoh kita puasa, kita gosok gigi tengah hari. Busuklah bau. Kita gosok gigi. Perbuatan makruh itu dibenci oleh Allah Subhanahu Wa Taala kerana
gugur dah pahala-pahala itu. Kerana apa? Kerana Allah SWT sudah menjanjikan dalam hadis, kalau mulut kita busuk dalam puasa, mulut kita ni akan diganti busuk di akhirat nanti seperti bau kasturi. Bila kita dah buang, tak baulah kasturi, hilang. Maknanya gugurlah pahala, gugurlah kenikmatan kita di akhirat. Apa guna kita ibadah kalau kita buang benda macam tu? Nampak? Maknanya makruh tu kalau boleh jangan dibuat. Maknanya tadi, apabila kita buat tu, biarlah imam tu rukuk dulu. Contoh kita ambil rukuk lah, senang satu rukuk je lah kita ambil contoh kan. Tak payah banyak tu, dah ikut je lah kan. Maknanya imam rukuk, Allahu Akbar, dia rukuk, baru imam, baru makmum Allah. Itu yang sunnah. Itu yang sunnah. Dan daripada Allah SWT. Jadi saya ulang balik, makmum tidak boleh serentak bersama imam. Bahkan dia tidak boleh membongkok untuk rukuk sebelum imam dan diam dalam rukuk. Begitu juga dalam semua rukuk. Dia kata tidak boleh. Tidak boleh. Makruh. Kan? Dia tidak kata membatalkan sembahyang, tak. Kan? Sebab apa dia katakan tidak boleh membatalkan sembahyang? Anda dah kata dia itu mufaraqah. Mufaraqah dia tak ikut imam dah. Kan? Apa punya mufaraqah, wallahu a'lam lah. Tak payah tanya kan? Tak payah tanya. Apa mufaraqah ni punya masing-masing kita tahu pada diri sendiri kan. Mufaraqah dia memang tak ikut imam lah. Orang akan pandang pelik. Pasal imam tengah rukuk dia dah sujud. Kan? Pasal apa imam dah sujud dia tengah yang tidak hilang pula. Mufaraqah kan. Kita ambil ayat dia mufaraqah kan. Kan? Itu kan. Mufaraqah ni maksud dia memisahkan. Maknanya membatalkan kita punya niat jemaah tadi, makmum tadi, kita batalkan tadi, kan? Kembali kepada Allah SWT. Dikatakan bahawa manusia keluar daripada solat dalam 3 kumpulan. Pertama, kumpulan yang membawa 20 solat, iaitu mereka yang bertakbir dan rukuk setelah imam. 25 solat. Itu adalah kelompok-kelompok yang manusia keluar dari sembahyang di bawah 25 lah. Contoh kita ni lah, kita sendiri kan, kita sembahyang, kita bawa 25 sembahyang, 25 solat tu kita bawa lah. Maknanya sembahyang ni maksud dia, kita bila imam rukuk dulu baru kita ikut dengan tertib, dengan kesempurnaan, kita akan dapat pahala 25 solat, iaitu mereka yang bertakbir dan rukuk setelah imam. Kedua, kumpulan yang membawa 1 solat, iaitu mereka yang menyamai imam. Sama je, imam rukuk ngam dia. Sama duduk. Kalau amin kena dengan apa lalang, semua duduk. Imam-imam dan makmum serentak. Itu satu. Itu dapat 1 je. Dan kumpulan yang ketiga yang tidak membawa 1 solat pun, iaitu mereka yang mendahului imam. Dahulukan imam. Sebab tu kalau masjid Paris Mahamdah tu tengok whiteboard tu kan, tak dipadam tu whiteboard tu. Dia tak dipadamkan. Sebab apa dia tulis? Sebab ada jemaah begitu. Bila saya mau mula balik, saya tengok tertulis bagus. Saya setuju tulis sebab peringatan. Sebab apa peringatan? Rupanya boleh tengok memang ada. Memang ada jemaah yang mendahului imam. Nampak? Ditulis pun masih lagi tabiat agaknya kot. Tabiat. Tapi tabiat tu tabiat yang tercela. Tak boleh. Kan? Yang lepas-lepas tu tengok yang Jumaat lepas sembahyang bawa cucu. Tengah khutbah boleh cakap dengan cucu lagi. Habis. 2 Jumaat saya tengok di depan saya kan. Allah. Tapi kita boleh tengok dia sebab kita tahu. Kan? Kalau kita rasa kita beri isyarat pun tak boleh. Isyarat menegur pun tak boleh. Kita kelip mata, menjegir mata pun tak boleh. Yang kita sembahyang Jumaat kita bala out terus lah. Kita tengok je kan? Jadi tak boleh. Bawa cucu bukan tak boleh, bawa anak bukan tak boleh, sembahyang Jumaat boleh. Tapi bagi signal lah. Bagi signal ke anak tu atau cucu. Sembahyang Jumaat ikut boleh. Tapi jangan bising dia cakap. Kalau atuk dengar suara kau paling siap. Macam tu kan. Jadi cucu kat belakang pun dia nak main pun dia pun main dia jangan sampai dengar suara. Maknanya di situ satu adab.
bagus. Tapi kalau kita kalah dulu, tengah khutbah baca kan itu kosong, lagu kosong habis. Kan? Tapi kita tak cakap dengan dia, kau tadi masjid sembahyang tu, nanti kena marah. Sebab manusia kan tak boleh ditegur. Kan? Tapi kita nilai sendiri. Sebab hukum fiqh dah kata ni. Kan? Hati-hati dalam perilaku kita. Para ulama berselisih pendapat, apakah dalam rukuknya imam harus menunggu orang yang baru masuk agar dapat menyusul sehingga memperoleh keutamaan jemaah? Barangkali benar adalah bahawa dia tidak apa-apa melakukan itu disertai dengan keikhlasan apabila tidak nampak perbuatan yang mencolok mata. Maknanya di sini para ulama dia pendapat berbeza. Adakah imam yang menunggu orang baru masuk agar dapat menyusuli? Maknanya boleh ikut serta sekali. Jangan dia tak mau orang jemaah nanti bila dah contoh, bila dah Assalamualaikum warahmatullahi dah bagi salam, ada yang sambung satu lagi rakaat. Dia nak menjaga, maksudnya imam tadi nak menjaga kalau boleh bagi salam semuanya tak ada yang masbuk. Dia nak begitu. Dia nak begitu kan. Jadi tidak salah. Barangkali dia kata yang benar adalah bahawa dia tidak ada apa-apa melakukan disertai dengan keikhlasan. Dia buat benda tu memang betul-betul dia nak. Dia kata dipertanggungjawabkan imam tu tadi. Bila dia rokok tu biar lama sikit. Kan? Subhana rabbiyal azim wa bihamdihi, kata makmum belakang tu lambat mau masbuk keren bunyi. Dia pun baca subhana rabbiyal azim wa bihamdihi biar lama sikit. Dan kan bacaan tu sunat 3, 5, 7, 9, 11. Ada lama 11. Kan? Kalau sembahyang jemaah jangan baca 11. Jangan baca 7, 9. Kan? 3 pun okeylah. Kan? Dengan tertib kan. Subhana rabbiyal azim wa bihamdihi. Subhanallah. Penuh dengan sabar sebab sembahyang ni kena sabar. Kan? Jadi makmum datang, sempat lagi ni. Kan? Sempat lagi. Kan? Sempat lagi selamat ke mananya dia tengok. Kadang-kadang makmum ni bila tidak semua orang, tapi ada kalanya sifat makmum ni apabila habis orang dah sembahyang tu dia bagi salam, dia seorang yang berdiri. Kadang-kadang dia rasa tertib diri dia. Malu pun ada. Kan? Tengah sembahyang khusyuk tak? Tak khusyuk. Allah tinggal aku seorang. Yang lain nak biar sayang. Aku tinggal seorang. Ada timbul begitu. Memang akan berlaku begitu. Tapi tidak menjadi masalah begitu. Cuma sebab tu dia cuma dia tu orang kata paham je kan sebutkan kan. Dia cakap kenapa kau lambat ni kan. Sebab memang kadang-kadang tu berlaku manusia ni tidak sama. Kenapa datang di sembahyang di surau atau masjid dia lambat, dia tinggal rakaat. Macam-macam keadaan dia kan. Kan? Kita nak mengejar waktu ni kadang-kadang ialah masalah dunia. Kadang-kadang kita ni nak kerja sana, kerja sini, itu rupa. Syaitan ni kadang-kadang membisikkan kita, ni sikit ni, yang sikit ni tak. Kita tinggal satu rakaat. Kan? Bila tu, bila imam dah nak rukuk, dia pun Allahu Akbar, rukuk dah Fatihah tak baca. Jadi imam yang bertanggungjawabkan Fatihah dia, bukan dosa dia lah. Maknanya selamatlah dia. Maknanya sembahyang dia diterima oleh Allah Ta'ala, satu rakaat diterima. Dia tak jadi masalah. Cuma itu dia katakan imam dipertanggungjawabkan dalam hal-hal yang demikian. Bukan jadi imam. Kan? Saya mau boleh jadi imam dulu dia ajak, hai. Kalau orang ingat lagi ke saya sampai sini tak ada lah kan. Jadi imam bagi salam 3 kali. Baru bagi salam 2 kali kan. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Kali pertama jadi imam takut. Layak tak layak? Bagi salam 3 kali. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. 3 kali. Kena gelak dengan makmum belakang. Kita kecil-kecil. Dia kerti. Kena gelak. Terus saja. Pasal apa kau bagi salam 3 kali? Tak jawab sampai sudah. Sebab nervous. Kan? Gugup itu. Takut. Kan? Sebab memang tak layak. Tapi dah kita kena pilih lah. Dah bagi seluruh pendek pula. Dah bagi seluruh pendek pula. Imam sembahyang bagi seluruh pendek dia. Cerita sekolah redah kan sembahyang lah dulu ni. Kan? Malah sebut nama ustaz tu kan. Tapi ustazah. Tapi saya ingat sampai sekarang.
Sembahyang, belajar sembahyang. Kan dulu kan belum pendek tu orang kan. Imam belum pendek. Itu yang sebagai salam 3 kali. Kan? Takut. Oh, sebalik-balik rumah tak cerita dengan ayah. Lepas ayah kita imam kamu cerita kat mak. Mana boleh? Memang salah, tapi takut kan, takut. Bila dah besar fikir-fikir gelap dengan orang. Imam belum pendek. Budak-budak kan. Dia takut. Bila dah besar tu, bila ngaji pondok ada giliran. Kan? Bila giliran tu, kau pada sekian-sekian bulan kau jadi imam tarawih. Sudah. Surah apa tengok ni. Ramadan pertama tengok imam baca surah apa. Kita masuk pada 19 hari bulan. Kita boleh ni tengok ciplak ni punya bacaan surah-surah. Berapa baca surah sama je. Al-Mutakadzir sampai dah ke bawah. Oh pendek je. Masa tu 10 nak. Salah juga. Kan? Kena pula jadi bila tarawih. Al-Khalifatul Awal ba'da Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Kan? Betul itu? Betul kan? Ba'da Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah khalifah yang pertama Abu Bakar As-Siddiq. Yang saya baca Al-Khalifatul Awal ba'da Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Sayyidina Umar Al-Khattab. Pada belakang. Kenapa pula? Khalifah pertama Umar Abu Bakar. Klik tak jawab. Memang betul lah Abu Bakar. Salah Umar tu. Salah juga. Tapi tak belajar. Kan? Kalau tak kena ketuk kepala, bodoh sampai sudah. Jadi kena ketuk tu itu satu rahmat Allah Ta'ala. Ingat kan? Jangan kita baca ikut dan belajar Allah dan macam mana. Surah ni ada tulis. Belajar dengan orang yang lebih tahu kan. Berani kan. InsyaAllah dia akan jadi berani dan tahu. Bila dah tahu seronok dia akan, saya nak jadi Bilal boleh. Dia volunteer. Bilal yang lama-lama tu bagi rehat tu. Kan, bagi rehat Ramadan je lah. Kan. Saya tengok sini kat surau sini, saya dengar ada satu imam muda kan, tapi dia anak tu Herman. Bagus. Alhamdulillah. Mohonlah kepada tahfiz pusat dia jadi imam sekolah ini kan. Contoh kalau dapat kan. Betul. Saya bosan. Kan. Gitu kan. Jadi orang tu kita ni jadi imamnya. Imam Saleh roti 9. Imam Saleh roti. Yes katanya. Kan. Campur kan. Jadi orang boleh je pelapis semua. Sebab apa? Dia lah akan bawa kita nanti. Dah kita dah tak halang nanti. Dia jadi kan. Sekurang-kurangnya. Kita minat je. Jangan kita halang gitu. Tuan-tuan yang rahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dalam kunut subuh, imam hendaklah mengucapkan Allahumma hdina fi man hadi. Ya Allah, tunjukkanlah kami. Ma'ruf hendaklah mengaminkan sebagai ucapan innaka taqdi wa la yuqda alaih. Sesungguhnya engkau memberi ketetapan dan tidak diberi ketetapan. Setelah sampai pada ucapan ini, hendaklah makmum yang menyertai dalam baca dalam hati dengan mengucapkan asyhadu, aku bersaksi. Ini susah orang kan, ini susah nak faham ni kan. Apabila doa subuh, imam baca kunut dalam subuh. Allahumma hdina fi man hadait. Makmum amin. Jangan yang ikut. Sebab itu doa. Kan? Doa. Janganlah ikut. Kita pun Allah kalau budak tak ayat biarlah budak-budak kan. Contoh macam Umar lah contoh kan. Dia pun ikut Allahumma hdina, dia pun Allah biar kan dia. Tak apa sebab dalam proses hafalan, dalam proses untuk mengikuti kan. Macam tadi duduk belakang tadi. Allahumma firlana. Tengok dia tu nyekem ibadah dia kat dewan tu. Tadi bawah ini lagu yang sama dia tengok kat sana. Kan nampak apa itu? Ampunkan dosaku. Dia boleh dibaca tapi dia tak faham tak apa. Pokoknya ada kesan pada jiwa dia kan. Jadi Allahumma hdina fi man hadait wa afina fi man afait wa tawallana fi. Fa innaka taqdi. Sampai ucapan ini dalam makmum menyertai dalam bacaan. Makmum baca. Jadi imam fa innaka taqdi, imam nak baca slow ke imam nak baca jahat? Nak sir ke nak jahar?
Sihir ke jahat? Ini pendapat ulama nih. Dia pendapat ulama itu. Banyak jahat ke banyak sihir? Banyak sihir. Kalau kita kan, ulama kata jahat. Paham dah imam. Imam, fa innaka taqdi wa la yuqda alaik. Jangan tisu. Dia kena baca kuat. Sama. Sebab sama-sama membaca. Nah kan, yang lebihnya kuat sebab dia ada ni ya. Mic ni. Makmum tak ada. Kalau makmum semua pakai oh, dah masuk masjid. Wa innaka taqdi semua pakai mic. Jadi imam kelebihannya ada mic, tapi tak salah dia baca terus. Seperti Allahumma hdina fi man hadait wa afina fi man afait. Amin amin. Sampai fa innaka taqdi sama juga nadanya. Fa innaka taqdi wa la yuqda alaik. Janganlah mau pula imam baca dengan kita amin kala tak betul lah. Kalau kunut nazilah. Ya. Kunut nazilah. Iya kunut nazilah. Kunut nazilah doa. Kunut nazilah doa takkan kita nak ikut. Doa. Sebab fa innaka taqdi wa la yuqda alaik itu disebut ulama yang ini adalah zikir. Tadi doa. Allahumma hdina fiman hadait. Allahumma hdini fiman hadait surah. Fa innaka taqdi itu adalah zikir. Bacalah. Tapi kalau doa pun nazilah itu adalah doa. Kalau kita lepas sembahyang subuh ni, kan? Kunut nazilah nak baca Arab tak kerti. Tak kerti nak ngapai kan? Payah Allahumma izal muslimin. Dalam kisah payah semua tidak jauh ni Allah. Jadi macam mana? Nak doa kunut nazilah? Baca dalam hati dalam Melayu. Sebut dalam hati, ya Allah, berilah kemenangan kepada pejuang-pejuang yang menentang musuh-musuhmu ya Allah. Hancurkanlah Israel, hancurkan Yahudi, kembalikanlah Palestin kepada yang punya. Berikanlah hadiah istimewa syurga buat pejuang-pejuangmu ya Allah. Tambahkan hati kau dalam iman mereka dalam hati. Ciptalah sendiri pun, tapi semuanya adalah menyebut benda-benda itu dipanggil kunut nazilah. Sebab kunut nazilah ni bukannya kunut nazilah dia khas ni ya, yang lain tak boleh, dah boleh. Ada doa kunut bukannya Allahumma hdina, ada doa kunut lain. Ada kunut yang lain. Doa kunut yang pilih itu ada juga. Hari mana? Iya, dia ada hantar kepada saya. Dia kata kunut yang pilih. Betul? Ini kunut yang pilih. Kan? Biasa kita kalau kita sembahyang jenazah, takbir yang keempat. Allahumma la tahrimna ajrahu wa la tahrimna ba'dahu waghfir lana wa lahu wa li ikhwanina allazina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Dibagi kunut ini. Kunut juga itu. Nampak? Banyak maknanya baca kunut bukan dikhususkan pada ini. Ingat adil. Tapi itu dah yang digariskan oleh ulama Allahumma hdina fiman hadait, itu yang terbaik. Kalau tak dapat itu, ambil ini pun tak boleh. Ambil tak baca langsung. Kalau tak baca, tak ingat. Tak salah, tidak membatalkan sembahyang sebab sunat. Benda sunat mana boleh jadi wajib. Kan? Tak baca pun tetap sembahyangnya sah. Cuma kesempurnaan subuh tu kuranglah. Begitu saja kan. Jadi tuan-tuan yang ada Allah Subhanahu Wa Taala dalam sembahyang itu tadi, saya sebutkan tadi, menjadi imam itu tadi bertanggungjawabnya cukup besar. Jadi makmum pun sebenarnya tanggungjawabnya pun besar. Kerana nak jadi makmum tu dia kena memahami apa konsep dia, apa perilaku jadi makmum tu kena tahu. Jangan kau bantai. Sebab tu di belakang imam tadi, kalau orang dulu lah kan, kosong ni belakang imam ni. Bukan orang lain. Dulu saya tengok hati. Tak boleh mencelah itu. Kalau mencelah ke belakang, memang khas untuk orang-orang ni. Kan? Berani gitu. Kita berani. Dia dah jadi imam tak berani. Jadi makmum pun tak berani belakang imam. Sebab kita takut bila imam baca surah yang salah, orang ini hafalan imam, makmum belakang pun hafalan sama dengan imam. Kan surah-surah yang Rasulullah SAW suka kan, surah
A'la kan? Tahu surah A'la kan? Sabbih isma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa. Kalau sembahyang tarawih doa, sembahyang apa witir dulu aja kan. Nabi cukup suka baca surah tu. Kita mengapai baca surah tu kan? Kadang-kadang bila dah baca selalu kadang-kadang tergeliat gitu. Imam. Jadi yang makna betulkan adalah makmum yang di belakang itu. Itu surah tu pendek lah, kira surah pendek lah. Kerana surah sejadah. Surah sejadah. Allahu Akbar. Panjang sejadah. Panjang ni. Kul ya tawaffakum. Sudah tak berhenti kat situ. Cuma dah kan. Pulak di depannya tak ada pulak. Contoh ni tak ada pulak diwafalkan. Ada. Makmum belakang tak je. Kul ya tawaffakum. Kul ya tawaffakum. Kul ya tawaffakum. Allahu Akbar. Ada makmum pun yang di belakang pun sifat dia sekurang-kurangnya sama mirip dengan imam. Sebab tu jangan main-main belakang imam. Kerana dia baca surah tergeliat, masa surah tergeliat surah yang panjang. Sudah. Kan. Kuliah kafirun boleh lagi. Boleh lagi, follow lagi. Tanya umat boleh apa? Kan? Tapi kena surah lain. Al-ataka hadithul wasyiyah. Sudah. Itu pun tergeliat. Kalau terduga nak jadi imam. Terduga imam ni ada dua, satu imam kerajaan, satu imam qari'ah. Ya. Itu pun kadang ditanya tak boleh. Sebab apa? Bukannya tak hafal. Bila dia terduga dah tertelan biji guli kat sini. Tak boleh. Gagal terus. Sahabat saya terduga baca surah Lahab dia. Tabbat yada abi lahab wa tab. Memang tabat kat situ. Kat situ berhenti je. Tertelan guli. Gagal terus. Pada bila keluar daripada terduga boleh pula. Memang kau ni memang tak nak maksud. Sebab apa? Nombor sekali. Bukan semua orang boleh. Kadang-kadang kita panik. Sahabat saya tuan-tuan di nama Allah Ta'ala, dia memang qari. Bila qari memang sudah tajwid dia sudah hafal sama-sama. Hafal yang ada ujian. Yang dalam kita ada ujian dengan nak jadi imam Nabi yang suruh. Dia kata memang pokok dia memang dapat makan tinggi. Dia tengok dia paling rendah warga. Syekh, pasal apa ni? Kau tak tahu kat dalam macam mana aku. Ekor peluh keluar. Arah sepatah tak keluar. Tu maka aku kata nampak. Bukan semua boleh. Kan? Nombor punya hal. Bila keluar pada dewan terbuka, elok dia baca. Kan? Maknanya begitu dia jadi imam. Sudah. Kita baca surah. Janganlah baca surah Sof dah lagi lah kan. Wa idh qala Musa liqaumihi ya qaum. Jalan kau tak boleh. Yang makmum pula surah apa pula imam baca. Sudah. Pakat tiap habis ya. Allahu Akbar. Surah kedua Allah selamat. Kan sekali kan. Sebab Nabi SAW dia beri peringatan pada imam. Jangan baca surah panjang-panjang. Solat subuh surah 3 surah baca. Berhati-hati ya imam, jangan sesyok sendiri. Baca yang boleh makmum tu rasa selesa. Jangan syok sendiri. Memberatkan makmum belakang itu dipertanggungjawabkan. Kamu akan menjawab kepada Allah SWT. Sebab Nabi dah usah, ulama-ulama dah usah. Kan? Datuk Harundin, Datuk Hasanuddin kalau dia bersama, dia tak akan jadi imam dia. Kalau kita tak sembahyang maghrib, Allah yarham tu kalau tak jemputan ceramah, dia tak akan jadi imam. Bila kita jadi imam, kejap lagi tengok apa dia punya rumusan dia. Tengok sahabat saya memang dia baca surah pendek. Dia keluar. Rumusan dia kata imam is very good. Datuk Harundin makmum imam baca kuliah dan keluar dia kata very good. Dia kata kenapa? Inilah imam yang ikhlas adanya. Kadang-kadang bila saya datang imam nak tunjuk pandai dia belagak baca surah banyak sebab nak menghormati saya lah kononnya.
tak ikhlas banyak. Baca kuliah agama Allah mana kita tahu. Tanya, cukup senang, budak-budak mengikut boleh. Aku apa surah ni? Cuma kalau kita tak apa surah tu, baca surah apa banyak. Abang ni jadi imam, dia baca surah Sabbaha lillahi ma fis sama, makmum baca dengan dinding. Untuk waktu solat dibaca cukup lebihkan 10 minit dah. Dia baca itu bukan nama imam baca sebab terlampau banyak itu di dalam. Bukan baca Quran itu di dalam nanti. Ya, mana orang mandi dalam Quran tak? Yang tak membaca tu yang dilarang, yang membaca suruh cuma dalam sembahyang suruh imam ringankan bacaan. Kalau lah menjadi kebiasaan makmum di sini contoh ni lanjut sikit ya. Nah sikit. Sembahyang tarawih kan dah diredai oleh penduduk jemaah kan. Baca surah Al-Ha kan. Al-Haakumut Takatsur. Baca witir Sabbihisma Rabbikal A'la. Lepas tu Qul ya ayyuhal kafirun. Panjang tapi semua dah faham. Tahu dah ini mesti Sabbihis punya. Dia dah tahu dah. Dia akan standby, dia akan duduk tenang. Memang boleh dapat. Dia ikut baca surah lain. Nah, ambil baca Quran, letak depan ni contoh, jadi sembahyang tarawih, contoh, satu muka surat. Tepuk dari esok je tak datang dari. Kan? Gerak dah 3. Kan contoh lah, gerak dah 3. Contoh, gerak 3 baca 1/3. Boleh kalau boleh baca Quran pun tapi dikerak 3, pendek. Cantik dah tu. Kan? Bila gerak 3, maknanya 6 lah. Bila 6 sembahyang 2 rakaat, ambil 2. Kena pandai politik itu jadi imam. Berpandai tu. Banyaklah. Esoknya makmum pun tengok. Jepit je. Budak pun tak pun datang. Bawa lah aiskrim, bercendol lah. Tak sebab imam je baca surah yang kalau kabut. Tak apa. Jadi kita memilih. Sebab apa? Bukan tuan-tuan. Saya sendiri pun kadang-kadang lemah juga lututnya kan sebab tarawih kan. Kalau nak bacakan hadis Nabi SAW kan, tak payahlah sembahyang tarawih malah kan. Sebab apa? Kalau kita baca kan, apabila seseorang itu sembahyang sunat 2 rakaat selepas sembahyang isyak, maka pahalanya itu menyamai sembahyang 20 rakaat tarawih. Ada hadis Nabi sebut sembahyang sunat 2 rakaat selepas isyak, pahalanya menyamai 20 rakaat sembahyang tarawih. Tak payah tarawih. Isyak 20 rakaat balik. Sebab sama. Kan? Tapi bukan begitu maksud dia. Maksud dia kita dah sembahyang sunat, sembahyang tarawih tambahlah pahala banyak kan. Tapi kalau nak ikut sangat dua benda, sembahyang sunat isyak 2 rakaat settle. Mori lah. Tak payah sembahyang tarawih kan. Tapi bukan itu yang dianjurkan. Maksud nak segi pahalanya itu. Dan yang Allah Subhanahu Wa Taala yang baik itu datang kepada Allah Taala. Orang sudah baca kelamaan saya hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. A'udzubillahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa qina adzabannar ya Allah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala al-mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin.